Halo guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopot Channel. Satu lagi perkembangan yang menarik untuk saya kongsikan bersama dengan anda, yaitu kenyataan daripada YB Rafizi Ramli apabila beliau mengingatkan PAS, pemimpin PAS, katanya Islam tidak ajar bermusuhan hanya kerana perbezaan mata, kulit dan darah. Wow, itu antara satu perkara yang terbaik ya, ditujukan khas kepada pemimpin-pemimpin PAS, dan kita tahu siapa yang membuat kenyataan itu, yaitu Pesuruhjaya PAS Perak, Razman Zakaria. Jadi timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli menyatakan rasa bimbang dengan peredaran masa kini apabila melihat kebanyakan ahli politik lebih mudah memainkan api perkauman bagi mendapat sokongan rakyat, lebih-lebih lagi atas nama melindungi Islam. Padahal Rafizi yang juga Menteri Ekonomi berkata Islam tidak pernah ya mengajar umatnya bermusuh atas saiz warna mata, warna kulit maupun warna darah sekalipun. Ini susulan dakwaan kenyataan berbau hasutan yang dibuat oleh pemimpin PAS, yaitu Razman Zakaria. Ia berhubung insiden perarakan mengibarkan bendera China, negara China di Teluk Intan yang tular di media sosial baru-baru ini. Katanya Pesuruhjaya PAS Perak Razman Zakaria membuat ucapan ya, perkauman yang secara halus mengatakan orang Melayu mesti bersatu untuk melawan orang Cina. Yang saya pelik, kata YB Rafizi, dia nak kata yang mata sempit itu orang Cina. Jadi yang mata bulat itu macam dia Razman adalah orang Melayu. Jadi saya tenung-tenung gambar dia dengan ahli parlimen Kuching Kelvin Yili Yun Wen. Saya rasa mata mereka sama sempit dan semua bulat, katanya. Nak kata kulit dia gelap, tak adalah gelap sangat. Kulit dia lebih kurang sama aja dengan rakyat Malaysia yang lain, sama ada Melayu, Cina ataupun sebagainya. Jadi darah dia pun confirm warna merah sama macam darah Setiausaha Agung DAP Anthony Locke, katanya menerusi satu hantaran di laman sosial X terdahulunya, iaitu Twitter. Tapi sekarang ini sudah bertukar ya kepada X. Jadi semasa perhimpunan di Menara Condong Teluk Intan Perak pada Sabtu yang lalu, Razman mendesak supaya semua yang bermata, kulit macam kita mesti bersatu. Ya, selepas sekumpulan warga China mengibarkan bendera Republik itu pada perayaan Guanggong di Teluk Intan beberapa hari yang lalu. Bagaimanapun Razman itu menafikan bahwa dia berniat untuk menghina mana-mana kaum dengan kenyataan itu dan mendakwa bahwa media telah menyalah tafsirkan kata-katanya. Susulan kejadian itu, polis telah pun melancarkan siasatan terhadap Pesuruhjaya PAS Perak ini, dan pihak polis juga telah dilapor memaklumkan insiden pengibaran bendera China pada Festival Kebudayaan Guanggong dan mendapati penganjur bersalah. Susulan kejadian itu, timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Wan berkata parti itu berdiri teguh dengan Razman dan lain-lain mengecam insiden tersebut tetapi tidak menyentuh kenyataan berbaru perkauman yang dibuatnya. Jadi mengulas lanjut, YB Rafizi juga berkata bahwa dia malu dengan kenyataan yang dibuat oleh Pesuruhjaya PAS Perak itu kerana sejarah Islam di China lebih lama berbanding Malaysia. Menurutnya lagi, jumlah orang di China dijangka sekitar 30 juta hingga 50 juta orang, bahkan lebih ramai berbanding Bumiputera Islam di negara ini. Dan saya terkejut, kata YB Rafizi, ya, Razman terus membuat kenyataan berbahaya seperti ini. Dia ada rekod buka mulut kena saman dengan PMX Anwar Ibrahim. Dia minta maaf dengan Lim Guang Eng bayar saman kerana menfitnah. Jadi saya terkejut sebab PAS masih kekalkan dia sebagai Pesuruhjaya PAS Perak. Rosak pemikiran anak muda dan wakil rakyat macam ini, kata YB Rafizi Ramli. Terbaik. Itu antara kenyataan padu ditujukan oleh YB Rafizi ya kepada Pesuruhjaya PAS Perak ini. Pemimpin PAS yang kita lihat seringkali membuat kenyataan-kenyataan yang dramatik, menunggang isu-isu dan sebagainya. Dan satu kenyataan terkini daripada Razman, dia mengatakan hanya PAS dan DAP teguh prinsip. Saya setuju, PAS teguh prinsip di dalam memainkan isu bangsa dan agama, di dalam menfitnah, itu keteguhan mereka. DAP teguh dalam prinsipnya untuk menjunjung yang sistem beraja dalam negara kita, ya, menghormati agama Islam, menghormati bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan sebagainya. Saya setuju dengan perkara ini. Jadi sahabat semua, kalau kita lihat
kenyataan daripada pesuruh Pas Perak ini, yaitu Razman Zakaria sekali lagi, beliau beranggapan prinsip perjuangan parti-parti politik Malaysia semakin terhakis dan lenyap. Namun masih ada dua parti politik yang menurut Ketua Pembangkang DUN Perak itu tetap teguh berpegang pada prinsipnya. Parti-parti yang ada prinsip sekarang ini tinggal dua katanya, PAS dan DAP saja, dua saja. Yang lain tak ada prinsip, habis dah dia punya prinsip, tinggal dua parti ini, kata Razman. Begitu senangnya ya dia membuat satu kesimpulan dan kita setuju ya bahwa prinsip PAS ini tidak pernah berubah, yaitu menunggang isu bangsa, agama, apatah lagi ya dari kalangan mereka menderhaka kepada dan juga menghina, memperlekehkan raja-raja, sultan dan sebagainya. Kerana itu kita boleh melihat pemimpin-pemimpin mereka ada yang didakwa kerana menghina, memperlekehkan kuasa yang di Pertuan Agong dan sebagainya. Dan agak teruk juga tuduhan yang dikatakan oleh Razman ini, katanya DAP ada prinsip, mereka jalan terus dengan maklumat yang ditetapkan dan jalan terus. UMNO tidak prinsip, no DAP, no Anwar katanya. Dulu UMNO jago Melayu, orang Melayu duduk dengan UMNO kerana inilah payung membawa kemerdekaan dan begitu sensitif dengan UMNO, sayang UMNO katanya. Kita dulu hidup susah, dulu tengok UMNO yang bawa hidup macam ini, dulu makan ubi kayu, bla bla, nak sekolah pun susah payah. UMNO buat sekolah, semua boleh masuk universiti, sekarang prinsip tiada katanya. Adakah benar? Ya, adakah anda sahabat semua setuju dengan tuduhan yang dibuat oleh Razman Zakaria ini kepada penyokong UMNO? Adakah anda setuju yang mengatakan UMNO sekarang ini tidak punya prinsip? Mungkin anda tidak bersetuju, mungkin ada juga yang agak bersetuju dengan kenyataan ini. Jadi sahabat semua, anda boleh berikan komen ya di dalam ruangan komen. Ketika diminta mengulas dakwaan PAS parti ekstrim, Razman menafikan perkara itu. Siapa yang seorang pencuri tidak pernah mengaku dia adalah seorang pencuri, kan? Seorang penfitnah tidak akan mengaku dia seorang penfitnah walaupun mereka mencuri, walaupun menfitnah, walaupun mereka menunggang isu bangsa dan agama. Ini sebenarnya sifat yang ada pada parti PAS ini. Itu pandangan saya sahabat semua. Katanya itu hanyalah persepsi yang dilabelkan pihak tertentu kepada PAS. Razman berkata banyak negara yang majoriti penduduk Islamnya membawa keamanan termasuk kepada minoriti bukan Islam. Ya benar, kerana antara negara itu tidak menunggang menggunakan isu agama dan bangsa sebagai bahan atau isu politik mereka. Tidak seperti parti ini, sahabat semua, itu pandangan saya. Cuma sekarang katanya kita dimomok-momokkan ekstrim, tapi tak beri kesempatan untuk menerangkan kebaikan. Benarkah mereka tidak ekstrim? Ya, kalau kita lihat mereka ini terlebih ekstrim. Soal bendera, mereka pergi mengadakan perhimpunan tanpa adanya permit dan kebenaran daripada pihak berkuasa. Tidakkah itu satu yang dianggap tidak ekstrim, sahabat semua? Lepas tu buat rusuhan dan sebagainya. Lepas tu buat kenyataan-kenyataan berbau hasutan, fitnah dan sebagainya. Tidakkah itu satu perkara yang boleh dianggap sebagai ekstrim? Sahabat semua, soalan itu saya tinggalkan kepada anda. Anda boleh jawab sendiri dan anda boleh nilai sendiri, adakah PAS ini sebuah parti yang tidak ekstrim? Sedangkan Muhyiddin Yassin sendiri pun mengakui dan pernah menyatakan bahawa PAS ini adalah sebuah parti ajaran sesat. Itu daripada Muhyiddin. Mahathir juga mengatakan PAS ini parti ajaran sesat, PAS ini parti penunggang dan sebagainya. Itu kenyataan daripada dua pemimpin ini sekarang ini berpeluk bercium tidur bersama dengan pemimpin-pemimpin PAS, sahabat semua. Jadi siapa sebenarnya yang hipokrit, siapa sebenarnya yang ekstrim? Sahabat semua, anda boleh berikan komen atau pandangan anda di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih, sampai di sini saja. Sekiranya anda sahabat semua ingin memberikan sebarang komen dan juga pandangan berkaitan dengan isu ini, anda boleh berikan ya di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tapapun kangkap dua ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian daripada Alright Nampak Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye bye.